Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pengakuan Sanusi kali ini benar-benar mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Kita semua tahu bahawa Sanusi ini mempunyai sikap dan mempunyai peribadi yang agak kelakar. Dalam kempen-kempen beliau, apabila beliau berucap, memang kelakar. Tapi kadang-kadang juga disebut oleh netizen sebagai celupar. Tapi kali ini apabila Sanusi mengaku bahawa inilah luahan hati beliau yang sebenar, apabila beliau kata, "Depa mewarisi sifat syaitan." 3 kali Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur, menggelar segelintir pihak yang mempersendakan permohonan maafnya pada majlis sambutan Aidilfitri Madani di Jitra malam tadi. Pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri itu menyifatkan netizen yang gemar mengkritik kebaikan yang dilakukan orang lain sebenarnya mewarisi sifat syaitan. Beliau menegaskan bahawa permohonan maafnya jika ada memberi ucapan yang kurang sesuai dalam konteks hubungan sesama manusia, itu adalah ikhlas dari lubuk hatinya sebagai manusia biasa. Kalau jumpa di mana-mana pun orang lebih tua pada saya, macam itulah gaya saya, kata Sanusi. Saya bukan berlakon, saya jadi diri saya yang sebenar. Saya nampak komen-komen di media sosial, baik pun salah, tak baik pun salah. Jadi depa semua itu syaitan, kata Sanusi lagi. Kalau kita berbuat baik sesama manusia pun tidak disukai, itu kerja syaitan, kata Sanusi. Bila orang sakit hati tengok satu benda baik, dia mewarisi sifat-sifat syaitan, kata Sanusi lagi. Jadi, berhentilah jadi syaitan, jadilah manusia, katanya kepada media. Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PN berkata demikian selepas majlis penjenamaan semula, Pusat Teknologi mempelam salah kanan kepada Pusat Mempelam Kedah Dian Kedah hari ini. Terdahulu, tular karikatur beliau tunduk memohon maaf kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dialog, "Mohon maaf le, mulut saya memang kurang ajak. Kelantan dah dapat, Kedah bila lagi." Mengulas lanjut, Menteri Besar Kedah berkata, sebagai umat Nabi Muhammad pada akhir zaman, umat Islam perlu melakukan sebanyak mungkin kebaikan. Perkara yang baik patut disuburkan dan memohon maaf itu menandakan seseorang itu berjiwa besar. Saya minta maaf zahir dan batin, sama ada dari segi adat dan budaya. Tetamu mai datang tempat kita, tentulah kita kena hormat tetamu. Itu wajib Nabi, kata ada dalam hadisnya. Jadi, beramal dengan hadis, beramal dengan panduan-panduan Islam itu wajib. Apa yang sakit-sakiti sangat, kata Sanusi. Malam tadi, Sanusi mengambil kesempatan memohon maaf di hadapan Anwar dan beberapa menteri kabinet pada majlis sambutan Aidilfitri Madani peringkat Kedah. Sanusi antara lain berkata, beliau adalah manusia biasa yang tidak maksum dan permohonan maaf itu dibuat bagi pihak dirinya dan kerajaan negeri selama berkhidmat sebagai Menteri Besar dan atas kapasiti politik. Pemimpin PAS tersebut juga menyifatkan sebagai insan yang lemah. Keterlanjuran dan kesilapannya pastinya ada dalam diri masing-masing. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin isu tentang kempen menggunakan gambar agung dan bendera Pakatan Harapan menjadi tular. Para pemimpin daripada Pakatan Harapan menganggap itu satu sabotaj kerana tidak pernah kempen seperti itu mahu dibuat oleh Pakatan Harapan. Dan saya rasa itu pun satu sabotaj yang mungkin dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk mensabotaj kempen mana-mana parti.
Oleh sebab itulah kita gembira apabila akhirnya dalang kepada kempen yang tidak bermoral itu telah ditangkap oleh polis. Rupa-rupanya dua lelaki ini yang menjadi dalang kepada kempen guna gambar agung tersebut. Dua lelaki tempatan telah ditahan susulan penggunaan gambar yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sebagai pelakat dan poster kempen pilihan raya kecil PRKKKBU baharu petang semalam. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor Superintenden Ahmad Faizal Tahrim berkata, tangkapan itu dibuat selepas menerima laporan polis petang semalam. Hasil siasatan polis mendapati kenderaan pacuan 4 roda jenis Mazda berwarna hijau itu dinaiki dua lelaki warga tempatan. Kenderaan tersebut pula diletakkan gambar yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-10 serta di belakangnya terdapat bendera Parti Pakatan Harapan, katanya dalam kenyataan di sini hari ini. Ahmad Faizal menambah kesiasatan telah dibuka mengikut Seksyen 4 dalam kurungan E Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dan Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948. Kedua-dua mereka sudah direman selama 3 hari mulai hari ini hingga 7 Mei untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 4 dalam kurungan E Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dan Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948. Semakan mendapati seorang daripada suspek mempunyai rekod jenayah lampau. Ahmad Faizal berkata, jika sabit kesalahan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan E Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, mereka boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih 2 tahun atau denda tak lebih RM10.000 atau penjara atau kedua-duanya sekali. Manakala Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 pula menetapkan denda RM5.000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya, katanya. Beliau juga mengingatkan supaya parti politik supaya tidak memainkan isu sensitif menyentuh 3R, yaitu agama, bangsa dan raja, kerana boleh mewujudkan keadaan tidak harmoni dan ketidaktentraman dalam masyarakat. Saudara-saudara sekalian, tindakan meletakkan gambar Sultan Ibrahim pada kenderaan kempen seolah-olah memberi gambaran bahawa yang di-Pertuan Agong terlibat dalam politik menyokong calon Pakatan Harapan apabila gambar yang di-Pertuan Agong dan bendera Johor digunakan dalam kempen PRK tersebut. Saudara-saudara sekalian, perkara ini telah pun dinafikan keras oleh Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tidak pernah menggunakan kempen itu maupun mengarahkan sesiapa pun melakukan seperti itu. Jadi kita bersyukur kerana polis telah pun menangkap dua individu ini yang telah menjadi dalang kepada kempen guna gambar agung. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.